Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan saya dan pensyarah Ustazah Cik Sharifah Khatijah binti Said Abu Bakar. Kami daripada kumpulan 6 kursus falsafah dan isu semasa seksyen 18. Kami akan membentangkan tentang kajian yang telah kami lakukan yang bertemakan topik 6 yang telah kami pelajari, iaitu epistemologi. Tajuk kajian yang kami lakukan ialah penyebaran berita palsu dan kaitannya dengan skeptism. Kami terdiri daripada 10 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri Muhammad Danish bin Jamaluddin, Wan Muhammad Hazim, Zul Fikri, Muhammad Izzat Mirza, Muhammad Luqman Hakim, Hamzi Wafi, Muhammad Safwan, Nik Muhammad Aizat, Muhammad Syahmi dan Faris. Terdapat beberapa perkara yang akan kami bentangkan. Yang pertama, pengenalan. Kedua, latar belakang masalah kajian. Seterusnya, kajian lepas diikuti dengan kepentingan kajian. Seterusnya, metodologi kajian. Selepas itu, perbincangan dan analisis kajian bagi mencapai objektif kajian. Dan akhir sekali, kesimpulan kajian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zulfikri bin Zulkafli. Nombor metrik saya CD200088. Sekarang saya ingin membentangkan tentang pengenalan berkaitan topik kami, iaitu penyebaran berita palsu dan kaitannya dengan skeptism. So, untuk pengenalan ini saya akan memberikan definisi berita palsu dan juga skeptism. Okey, kita mula dengan berita palsu. Berita palsu merupakan sejenis propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat yang salah ataupun olok-olok secara sengaja melalui media akhbar, media penyiaran maupun media sosial. Berita palsu hanya bergantung pada apa yang didengar semata-mata tanpa pengesahan, kemudian menyebarkannya dengan berlaku sedikit penambahan, pengurangan dan ubah suai tanpa mengenal pasti kesahihannya. Berita palsu disiarkan dengan niat untuk mengaburi mata ramai, untuk mengaibkan pihak tertentu demi kepentingan kewangan ataupun politik sendiri. Kesan berita palsu terhadap masyarakat atau manusia adalah boleh menyebabkan pelanggaran perintah Allah SWT, mengundang keburukan, membawa kepada perpecahan dan perbalahan. Seterusnya, skepticism. Perkataan skeptik berasal dari Yunani, iaitu skeptoi, yang bermaksud orang-orang yang mencari maklumat. Umumnya merupakan sikap menyoal ataupun keraguan terhadap satu atau lebih bidang pengetahuan atau kepercayaan seperti politik, agama ataupun ilmu. Skeptisism juga adalah merupakan topik yang amat diminati oleh ahli-ahli falsafah, terutama sekali epistemologi. Pada amnya, skeptisism ni merupakan arus pemikiran yang didasarkan pada keraguan yang diperluas ke semua perkara, sensasi, fenomena ataupun fakta yang yang menghadirkan diri ke arah kesedaran dan menganggap bahawa semua maklumat mesti disokong oleh bukti. Maksudnya di sini, skeptisism ni adalah golongan orang yang tidak mudah percaya suatu fakta ataupun perkara. Malah mereka akan cuba mengumpulkan informasi, fakta lain dan bukti-bukti yang kukuh, baru mereka akan menyatakan bahawa suatu kenyataan ataupun perkara itu adalah benar ataupun tidak. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Hazim bin Wan Zain, bernombor metrik DB200089. Saya daripada kelas falsafah dan isu semasa seksyen 18. Saya akan membentangkan tentang latar belakang masalah kajian. Yang pertama, latar belakang masalah kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor utama kepada masalah penyebaran berita palsu yang semakin berleluasa. Yang kedua, majoriti artikel yang saya jumpai ketika membuat search adalah punca kepada penyebaran berita palsu ni adalah media sosial. Yang kedua, menurut penulis iaitu Timbalan Pendaftar Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia 2018,
satu kajian oleh penyelidik di Institusi Teknologi Massachusetts MIT di Amerika Syarikat merumuskan berita palsu lebih cepat tersebar di internet berbanding yang sahih. Jadi punca utama kepada penyebaran berita palsu di situ telah diberitahu adalah berpunca daripada internet. Internet pada hari ini ialah media massa. Jadi kesimpulannya, media sosial atau internet adalah punca terbesar kepada penyebaran berita palsu. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Faris bin Muhammad Hassan Ahari, nombor metrik DB200117, dan saya akan membentangkan tentang kajian lepas. Pada tahun 2020, satu kajian telah dilaksanakan oleh para pengkaji dari UKM dalam jurnalnya yang bertajuk Peranan Pendakwah untuk Menangani Berita Palsu dalam Perspektif Dakwah. Menurut mereka, berita palsu adalah berita yang tidak benar yang disebarkan oleh masyarakat. Berita yang tidak benar ini akan menyebabkan pelanggaran perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada satu hadis yang berbunyi, bukan dalam kalangan golongan mukmin mereka yang mencerca, mengutuk, perkataan kotor dan bercakap kotor. Berita palsu ini menjadi pencetus kepada perbalahan antara masyarakat. Pelbagai cara boleh digunakan untuk menyebarkan berita ini. Dengan dunia yang semakin membangun, internet ialah platform utama yang memudahkan penularan berita ini. Selain itu, pada Mei 2018, satu kajian telah dibuat oleh Oswaldus Bull di dalam artikelnya yang bertajuk Berita Palsu dan Jurnalisme. Menurut beliau, berita palsu disebarkan tanpa pengesahan sumber dan kesahihannya. Selain itu, Roman Marx berpendapat bahawa berita palsu harus dihentikan kerana ia boleh menyebabkan lebih banyak bahaya yang kita fikirkan. Berita palsu tersebar luas dengan mudah kerana manusia malas berfikir, tidak mahu membongkar prasangka dan enggan melaksanakan konfrontasi sihat dan dialog konstruktif dengan sumber informasi lain. Seterusnya, kajian tentang skeptikal telah dilakukan oleh Muhammad Aizam Mas'ud dan Muhammad Fauzi di dalam jurnalnya yang bertajuk Pemikiran Skeptikal Syiah terhadap Ahli Sunnah wal Jamaah dalam karya-karya Syiah Melayu. Berdasarkan penulisan ini, punca kepada pemikiran skeptikal adalah kerana golongan Syiah, para sahabat sebagai sumber rujukan atau sandaran dalam beragama. Ia berasaskan kedudukan para sahabat yang didakwa tidak boleh dipercayai, memiliki banyak kekurangan dan keburukan. Ia juga terdedah kepada perlakuan munafik, fasik dan murtad yang boleh dipertikaikan kredibilitinya. Lebih-lebih lagi jika dibandingkan dengan para imam yang lain. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Zainuddin. Nombor metrik saya AE 20035. Untuk kali ini saya akan membentangkan tentang kepentingan kajian. Okey, untuk kepentingan kajian kali ini, ada beberapa kepentingan yang kita boleh dapat daripada kajian ini. Yang pertama adalah kepentingan kajian ini kepada pihak universiti. Ia adalah untuk membentuk kepribadian mahasiswa untuk supaya lebih berhati-hati dan matang dalam menerima sesuatu berita yang belum tahu tentang kesahihannya. Seterusnya, kepentingan kajian kepada pihak yang beranggota, contohnya seperti polis. Semoga dengan dapatan kajian ini dapat memudahkan kerja mereka, bahkan mengalu-alukan pihak berkuasa untuk lebih bertindak tegas terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab ni. Dan yang seterusnya, kepentingan kajian ini kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang keburukan penyebaran berita palsu ini, supaya masyarakat ini munculnya sikap skeptisisme, iaitu perasaan ingin tahu adakah berita yang mereka terima itu adalah palsu ataupun benar. Dan kepentingan yang terakhir sekali adalah kepentingan kajian ini kepada ibu bapa,
Jadi kepentingan ini semoga dapatan kajian mengenai penyebaran berita palsu ini menyebabkan ibu bapa akan lebih peka terhadap berita-berita isu-isu semasa yang anak-anak mereka dengar ataupun baca. Jadi ibu bapa dapat memantau dan memberitahu kepada anak mereka tentang apa yang betul dan apa yang salah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Muhammad Izzat Mirza bin Muhammad Yusof, akan meneruskan metodologi kajian. Kajian kami dilakukan secara penyelidikan kualitatif. Memandangkan tempoh kawalan pergerakan dilanjutkan, proses ini amatlah memudahkan urusan kami untuk menganalisis dan mengumpulkan data. Bagi setiap data yang dikumpulkan adalah menerusi artikel-artikel dan laman sesawang yang diyakini kebenarannya seperti blog dan PDF. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Sekarang bersambung pada objektif 1, iaitu menghubungkaitkan penyebaran berita palsu dengan skeptisisme. Penyebaran berita palsu sudah pun sebar meluas. Dalam era moden ini, sudah pun wujudnya pelbagai cara berkomunikasi dan termasuk wujudan media sosial. Media sosial ni hanyalah ruang untuk menyebarkan maklumat, tapi disebabkan orang yang malas ataupun yang mungkin mempunyai niat yang tak baik menyebarkan berita-berita palsu kepada orang ramai. Skeptisisme ni ialah keraguan seseorang itu untuk mempercayai suatu maklumat yang baru didapati tanpa sumber yang sah ataupun syarat agama, sains ataupun pengalaman. Hubungan antara penyebaran berita palsu dan skeptisisme ialah keraguan seseorang itu untuk terus mempercayai pada berita yang baru didapat tanpa penjelasan sumber datangnya berita tersebut. Kebiasaannya, kita sebagai manusia akan menyoal di manakah asal berita ini sebelum diambil sebagai fakta. Dalam konteks lain, seseorang itu juga akan rasa skeptik terhadap suatu perkara mengikut pengalaman yang dia pernah mengalami. Walaupun pengalaman itu hanyalah permukaannya sahaja, tapi disebabkan pengalaman itu memberi kesan yang besar, kesan baik atau buruk terhadap kehidupan seorang itu, dia hanyalah akan ragu-ragu ataupun berpegang kuat terhadap kepercayaan itu sendiri disebabkan pengalaman itu. Dengan itu sudah jelasnya hubungan skeptisisme dengan penyebaran berita palsu. Seterusnya, selepas membaca jurnal Hoax, Reproduksi dan Persebaran suatu penelusuran literatur, kita dapat kaitkan persebaran berita palsu itu dengan skeptisisme. Menurut Jimmy's World, berita palsu dibina dengan tepat melalui kepercayaan masyarakat terhadap media dan integriti mereka. Dengan meninggalkan ruang yang sangat sedikit untuk skeptisisme diteliti maklumat yang disiarkan oleh media. Ayat ini merujuk kepada kewujudan berita palsu disebabkan kesalahfahaman masyarakat. Oleh itu, mereka kurang skeptik kerana apa yang palsu bagi mereka ialah kebenaran. Tambahan, dalam jurnal tersebut, terdapat ayat yang mengatakan pembaca cenderung mempercayai berita palsu sebagai realiti kerana mereka terdedah kepada lebih banyak berita palsu dan bukannya berita terkini. Trendnya berubah pada individu yang terdedah kepada berita palsu dan berita keras jumlah yang sama. Ini membawa makna bahawa dalam era sekarang, jumlah berita palsu sama banyak jika tidak lebih dengan berita terkini, iaitu yang boleh dipercayai. Orang moden terdedah dengan berita-berita ini sehingga timbul skeptisisme terhadapnya. Mereka hilang jalan dan tidak tahu mana yang benar dan palsu. Assalamualaikum and hi. Nama saya Dek Muhammad Aizat bin Jaafar. And nama matrik saya ialah CE 200044. Jadi saya akan menjelaskan tentang objektif 2 topik kami. Objektifnya ialah menjelaskan isu-isu mengenai penyebaran berita palsu. Jadi setelah revolusi teknologi komunikasi yang berkembang pesat dan berterusan, penyebaran berita palsu ini telah menjadi isu global di dunia. Jadi sebarang isu-isu berita palsu itu mengandungi aspek yang menipu, menimbulkan perasaan perkauman dan menghina maruah dan reputasi seseorang. Jadi media sosial ini adalah saluran yang paling pantas berkembang untuk menyampaikan isu-isu berita dan maklumat. Apabila menggunakan media sosial semakin popular di masyarakat kita, beberapa akibat negatif tidak langsung akan berlaku. Ini disebabkan oleh fakta bahawa kemudahan yang
lebih canggih membolehkan orang mengaksesnya bukan hanya melalui PC mudah alih, tetapi melalui telefon pintar yang berkeupayaan dengan kuota yang unlimited yang lebih pantas. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang isu-isu mengenai penyebaran berita palsu ini. Jadi menurut kajian kumpulan fokus pembangunan masyarakat, budaya dan ekonomi Jabatan Sahih Sosial, Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum Universiti Tuan Hussein Omar Malaysia UTHM, penyebaran berita dan maklumat yang mengelurkan oleh pelanggan mempunyai sejumlah akibat yang berbahaya bagi masyarakat. Hasil data yang dikumpulkan dari responden melalui borang soal selidik yang disenaraikan mengenai wabak COVID-19 pandemik, seluruh komuniti menjadi penyebaran berita palsu. Jadi untuk ini majoriti responden memilih untuk setuju atau sangat setuju kerana tidak etika orang yang terlibat dalam amalan breaking news syndrome ini yang merupakan kebiasaan menyebarkan maklumat sebaik saja ia tersedia tanpa menyiasatnya. Yang kedua ialah info berhubung dengan pandemik COVID-19 yang tersebar secara berleluasa oleh masyarakat, menyebabkan munculnya berita palsu. Berita palsu berkaitan situasi ketidaktentuan politik negara pada masa kini yang disebarkan melalui media sosial amatlah menjejaskan ketenteraman awam. Jadi yang ketiga ialah keadaan kerusahan politik di negara ini yang dikongsikan melalui media sosial memberi kesan kepada ketenteraman awam juga. Kerana masyarakat itu keliru dengan penyebaran berita palsu yang berkaitan dengan pengisytiharaan cuti umum Malaysia bersempena dengan pelantikan Perdana Menteri baru melalui media sosial. Jadi itu sahaja untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hamzi Wafi bin Mahmud, nombor matrik DB200146. Saya dari Fakulti FPTV. Saya akan menerangkan tentang objektif 3 mengenal pasti solusi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nombor 1, menerima maklumat atau menyampaikan sesuatu itu untuk memastikan kebenaran dan kesahihan sesuatu berita itu mestilah melalui beberapa proses supaya dapat mengkaji dan meneliti akhbar itu. Nombor 2, faktor yang patut diambil berat termasuklah berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu berita yang diperolehi sebelum menyebarkannya supaya tidak berlaku salah faham dan kesalahan fakta dalam suatu berita. Nombor 3, undang-undang sedia ada juga perlu diperhalusi supaya individu yang melakukan penyebaran berita palsu, misalnya kesalahan jenayah dengan menggunakan teknologi menerusi media sosial, boleh dikenakan tindakan undang-undang atas kesalahan tersebut. Seterusnya, pihak kerajaan juga perlu menguatkuasakan perundangan dengan lebih tegas kerana ia termasuk dalam kategori cyber. Sebarang penyebaran maklumat palsu di media sosial boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 211 atau 133 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Akhir sekali, memperkasakan pendidikan terhadap kepentingan masyarakat untuk memastikan kebenaran dan kesahihan sesuatu berita sebelum disebarkan. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, epistemologi merupakan salah satu daripada 3 aspek perbincangan falsafah selain ontologi dan aksiologi. Menurut istilah falsafah, epistemologi merupakan perbahasan kritis berhubung sumber ilmu dan hasil kesudahannya secara teorikal yang menjurus kepada perbatasannya dari aspek logik dan nilainya dari aspek falsafah. Hal ini berkait rapat dengan isu yang sedang dibincangkan tentang penyebaran berita palsu. Berita ini bukan sahaja mampu merosakkan nama seseorang, malah melibatkan tercemarnya nama keluarga serta negara. Dalam erti kata lain, dengan menyebarkan berita yang tidak sahih ini dapat menyebabkan perpecahan dan perbelahan sesama masyarakat. Dengan teknologi yang semakin berkembang pesat ini, pelbagai cara boleh digunakan untuk menyebarkan perkara ini seperti menggunakan internet. Seperti yang kita tahu, rata-rata rakyat di Malaysia ini sudah menggunakan rangkaian internet ini. Jadi, jika tiada pihak yang membendung gejala ini daripada semakin berdaluasa, perkara ini akan merebak dan merosakkan reputasi sesuatu pihak. Di samping itu, skeptik juga memainkan peranan penting kerana ia mempengaruhi pertimbangan manusia dalam nilai antara baik dan buruk sesuatu perkara.
Kesan daripada ini, manusia akan mudah untuk berputus asa apabila berdepan dengan realiti pada masa hadapan. Namun, perkara ini dapat diatasi jika terdapat pihak yang terlibat seperti pendakwah dan agamawan. Golongan ini mampu menangani perkara tersebut dengan cara mengelakkan penyindiran dan menghukum dalam menyampaikan dakwah serta menggunakan intonasi yang baik dan indah. Sebagai pendakwah, mereka haruslah bersikap tenang dalam menangani masalah skeptik ini, terutamanya berkaitan agama. Oleh itu, Islam telah menerapkan nilai-nilai yang harus diikuti oleh pengikutnya agar tidak terhuyung-hayang di sepanjang tempat dan zaman dalam menentukan apa yang baik serta yang buruk dalam kehidupan. Sekian daripada saya, terima kasih.